أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. نوينا التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kurniakan taufik kepada kita, diberikan nyawa, disambung nafas kita untuk kita terus mengumpul bekalan untuk menuju ke negeri akhirat yang kekal abadi, seperti mana yang dimaklumkan oleh Al-Imam Muawis sebentar tadi. Kita dapat ambil bahawa kehidupan kita ini sangat dekat dengan kematian. Dia tak ada sebab-sebab khusus, tak ada keadaan-keadaan tertentu, tak ada waktu-waktu tertentu yang Allah Subhanahu wa taala akan tarik nyawa kita. Akan tetapi sampai masanya maka kita pun akan pergi dengan apa sahaja sebab yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Maka di kesempatan itu, modal yang Allah SWT berikan kepada kita, iaitu umur. Itulah kita gunakan untuk kita kumpul bekalan. Mudah-mudahan Allah sentiasa berikan taufik kepada kita untuk diberkati umur kita, untuk kita laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itulah harapan kita. Kerana setiap daripada perbuatan kita, baiknya, buruknya, akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hebatnya CCTV Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau kita CCTV dekat dunia ni pun tak simpan lama-lama kan. Berapa lama CCTV simpan? Seminggu, 2 minggu, setahun. Ya, setahun tu pun lama dah rasanya. Kalau dikumpul, ya, besar server nak kena simpan tu. Ya, berapa terabyte, ya, nak kena pakai, nak simpan data-data, ya, untuk simpan rekod CCTV setahun. Itu baru setahun kan. Ya, kita ni maknanya canggihnya CCTV Allah Ta'ala. Kalau CCTV ni dia boleh tangkap, kalau CCTV dalam masjid ada orang mencuri, ambil handphone orang, tarik beg tangan orang daripada mana-mana, bolehlah nampak. Itu pun kadang-kadang tak clear muka, bolehlah nampak perbuatan tu, ya. Tapi sebab apa dia mencuri, boleh tahu tak? CCTV bagi tahu, ini mencuri sebab tak ada susu anak, tak cukup. Tak ada. CCTV boleh nampak hak zahir saja. Tapi CCTV Allah Ta'ala akhirat besok bukan sekadar yang zahir sahaja. Ya. Bahkan niat-niat kita semuanya dibentangkan di hadapan Allah Ta'ala. Apa yang ada tersembunyi di dalam hati kita, semua akan dibentangkan di hadapan kita oleh Allah Ta'ala. Engkau buat ni waktu ni dengan intention yang begini, engkau buat ini begini, ya, dalam keadaan ini. Jadi hebatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, server yang berapa banyak makhluk Allah, berapa banyak manusia atas muka bumi ni akan dihisap di hadapan Allah Ta'ala. Semua rekod tu ada, tak pernah miss walau satu saat. Hebat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik untuk kita buat amal-amal baik, ya, dan kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan amal-amal buruk kita. Mudah-mudahan Allah SWT memadamkan yang buruk itu dengan sebab kita lakukan yang baik. Amin Allahumma amin. Baik tuan-tuan, kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Dalam bab adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, yakni adab-adab sembahyang berjamaah. Kita dah selesai tuan-tuan bab solat dengan rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya. Jadi kita masuk pada adab-adab sembahyang berjamaah pula. Ini penting lah sebab kita hari-hari buat di masjid kan.
Jadi dalam kita nak melihat, memperbaiki tahsin kepada ibadah kita, bukan ibadah kita tu hanya kita berseorangan. Kebanyakan daripada ibadah kita adalah dalam konteks jamaah. Dibuat secara beramai-ramai. Jadi bila berhadapan ataupun kita berkumpul dengan orang lain ni, dia ada adab-adab yang perlu dijaga. Jadi kita tengok berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, adab-adabnya yang pertama, sebaik-baiknya bagi seorang imam itu bahawa ia meringkaskan sembahyangnya. Jadi ini dia panggil apa? Kaedah umum. Kaedah umum sebagai seorang imam ringkas sembahyang. Maksudnya sembahyang fardu lah. Sembahyang fardu. Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tak pernah bersembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaedah utama ringkas, tapi bukannya jadi F1. Makna ringkas ni kalau kita tak payah buatlah sunat-sunat. Tak, yang sunat tu dibuat juga. Tasbihnya tu dibaca 3 kali juga. Surahnya dibaca juga. Ya. Bukan ringkas kalau sembahyang isyak tu 4 rakaat surah Fatihah saja. Itu ringkas lah. Dan sah pun sembahyang tu, tapi tidak sempurna. Jadi Sayyidina Anas sebutkan, maknanya aku sembahyang belakang Nabi, sembahyangnya ringkas tapi sempurna. Maknanya maksudnya tidak diperpanjang-panjangkan secara berlebih-lebihan. Kerana apa? Kerana meraihkan kepada orang belakang. Makmum itu. Makmum ada macam-macam jenis. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kamu solatlah seperti mana orang yang paling lemah yang berada di belakang kamu. Maknanya fihim al-marid, kata Nabi. Di dalam makmum tu ada orang sakit, ada orang zal hajah, ada orang yang ada hajat. Makna orang ada hal kelang kabut kerja nak ambil anak ke ambil isteri ke. Ada orang yang sakit, ada orang yang anaknya menangis di belakang. Jadi macam-macam jenis orang. Jadi bila seseorang imam, maknanya kalau kita tengok dalam leadership pun, good leader adalah mereka yang memahami orang yang dipimpin kan. Maknanya dia faham situasi orang yang dipimpin. Jadi dia tak ikut kepala dia saja. Maknanya hari ni rasa-rasa nak baca satu surah Baqarah lah. Padahal belakang tu ada orang yang tak lalu berdiri lama. Ada orang yang nak cepat ambil anak. Jadi seolah-olahnya leader dekat situ, imam tu dia pentingkan diri sendiri. Dan makmum akan nampak imam seperti ini adalah imam yang tidak sempurna daripada sudut pimpinan dia. Not a good leader lah. Tak faham ke? Ini sembahyang fardu, bukan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih orang ada pilihan, boleh lah. Sembahyang fardu ni orang nak dapatkan pahala sembahyang berjemaah di masjid. Sekali sembahyang Zuhur pukul 2.30 baru habis. Start pukul 1.30, 2.30. Sejam sembahyang Zuhur. Pening orang. Orang kerja nak lunch hour je. Sekejap je kan. Sembahyang Zuhur tu. 2.30 baru habis. Habis dia punya lunch hour. Masuk siap kena marah dengan bos. Sebab masuk kerja balik lambat. Sedangkan kawan ni, dia pun ambil lunch hour dia. Makan sekejap saja. Nak kerja juga dapatkan pahala sembahyang berjemaah di masjid. Jadi diraihkan oleh siapa? Oleh imam lah. Yang patut faham. Jadi kaedah umumnya adalah imam kena ringkaskan sembahyang. Maksudnya adalah pada sembahyang fardu. Ada pun sembahyang sunat terpulang lah. Sebab masing-masing. Masing-masing. Cuma diperbahaskanlah oleh para ulama. Kalau memang orang belakang tu orang yang kuat-kuat. Dan memang semua request. Ustaz, baca panjang sikit Ustaz. Kami ni tentera-tentera ni. Kan, berkawat boleh tahan sejam 2 jam. Semayang takkanlah 5 minit je Ustaz, bagi panjang sikit lah. Jadi bila ada yang request macam tu, maka boleh untuk diperpanjangkan. Dalam kitab Qaulul Tam disebut, kalau ada orang yang maknanya jemaah semua kuat-kuat, tapi ada kemungkinan masjid tu ataupun surau tu adalah surau orang awam. Jadi ada kemungkinan orang yang datang tu adalah orang luar. Maka tetap juga kena raih kemungkinan orang yang datang tu orang yang lemah. Walaupun maknanya jemaah yang tetap ni, Ustaz, baca panjang sikit Ustaz. Kami kuat-kuat belaka ni, anak-anak muda belaka.
Tapi bila surau tu surau awam, maka imam tetap kena ra'i juga. Memang kau orang kuat, tiba-tiba tengah sembahyang satgi ada masuk rombongan musafir daripada entah mana-mana. Masjid kita ni masjid tepi jalan. Jadi begitu. Kena dira'ikan kemungkinan orang yang datang. Tengok indahnya agama kita kan. Maknanya dira'i kepada makmum. Ini hukum dalam syariah kita. Yang kedua, adab yang kedua. Janganlah imam memulakan takbiratul ihram sebelum muadzin selesai daripada iqamahnya. Dan sebelum saf diluruskan. Ini tak tahulah imam jenis apa nak dikejar je entah. Maknanya Bilal tengah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang imam keluar terus daripada pintu ni tu. Allahu Akbar. Angkat takbir terus. Imam, makmum Bilal tengah qomat. Kejar nak cepat sangat. Ini pun maknanya tak melanggar kepada adab-adab dalam berjamaah. Makna dira'ikan. Nabi SAW dulu begitu juga dengan para sahabah. Mereka tak mulakan angkat takbir selagi saf tak lurus. Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia akan berjalan di saf-saf dan diletakkan pedang di dada-dada makmum yang duduk. Ni apa tak straight lagi ni? Style tentera. Letak pedang. Kalau Nabi sebut sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Bukan sekadar cakap aja sambil dia tengok kaki tu. Tuan rapat sikit, tuan tu ada kaki tu tumit ke belakang tu, tuan ke depan sikit. Jadi nampak yang belah situ tu, sana ada renggang tu, rapat sikit. Tu sana. Itu yang tu ada 2 kosong tepi tu, belakang ke depan ni yang bang penuhkan sana bang. Jadi itu tugas imam nanya. Meluruskan saf. Dalam hadis disebutkan, bila mana kamu solat, makna lebih baik kamu untuk meluruskan saf. Kalau tidak, fatakhtalifu qulubukum. Kalau tak akan berkhilaf, akan berselisih hati-hati kamu. Kalau saf tu tak diluruskan betul-betul, tengoklah efek dia apa. Benda semudah saf ni pun kamu tak boleh selesai, maka nanti banyak percanggahan daripada hati-hati kamu. Itu yang bergaduh tu. Mana-mana bergaduh je. Dalam masjid pun bergaduh. Kan? Jadi, tak selesai. Sebab apa? Sebab semudah saf pun tak diambil berat. Apatah lagi, maknanya kepada hati-hati saudara-saudara yang lain yang merupakan perkara tu perkara rahsia. Ini perkara jelas. Boleh nampak. Line tu nampak. Tumit bagi sama. Itu pun tak selesai kan. Apatah lagi cerita benda dalam. Confirm bergaduh je. Jadi diperingatkan. Itu pun adab kepada seorang imam sebelum daripada semayang adalah diperingatkan kepada makmum untuk saf itu lurus. Pada rakaat pertama lah. Pada yang takbiratul ihram tu. Yang rakaat kedua tu orang dah tahiyat, orang bangun balik, kadang-kadang memang tak boleh nak jadi sama lah. Seorang kaki ke belakang sikit, seorang ke depan sikit. Ini first tu, waktu nak start semayang tu. Waktu nak start semayang. Kalau saya kat Mesir dulu, orang-orang Arab ni, dia tak kira tiap-tiap saf dia macam tu. Tiap-tiap saf. Mana dah bangun saf kedua, dia mesti ada bengkok-bengkok sikit lah saf tu. Sikit je lah, tak adalah lari jauh sangat. Tapi dia orang ni kadang-kadang over sangat pula. Over ambil tahu tentang saf tu, sampai semayangnya tu jadi tak khusyuk lah. Dia duduk cerita kaki je. Semayang tu duduk tengok kaki, duduk tengok. Dia orang kalau mereka tengok samanya saf tu ikut kaki depan, lagi problem. Kita kena samakan tumit. Sebab saiz kaki orang lain-lain. Saiz 6, saiz 7, saiz 9, saiz 10. Mana boleh. Kalau depan tu sama, tumit belakang jadi lain lah. Yang paling mudah, tumit lah. Semua orang tumit sama kat belakang. Tapi panjang kaki tu kan berbeza-beza. Tapi kalau dia belah sana, dia ukur sama rata saf tu, kepala jari tu mesti sama. Jadi bila dia tengok tak sama tu, tengok kaki dia samakan dengan orang sebelah. Dah kalau samakan dengan orang sebelah kanan, orang sebelah kiri mesti lain. Jadi akhirnya itu dalam semayang tu disibukkan dengan itu je. Ini pun satu jarum daripada jarum syaitan juga. Akhirnya apa? Semayang ni dia tarik kita. Tengah-tengah semayang ni. Tarik kita nak bagi kaki sama. Tarik. Tengok yang belah kanan tak sama, tarik lagi. Lepas tu sambung balik semayang. Semayang macam mana macam tu.
Jadi banyak sangat pergerakan berlaku sampai jadi tak khusyuk lah. Jadi kita samakan tumit tu waktu first mayang saja. Ada pun yang dah masuk saf 2, rakaat kedua, rakaat ketiga tu makfu lah, dimaafkan lah. Mana nak bagi sama lagi dah. Dah duduk tahiyat, bangun balik apa semua. Baik. Yang ketiga. Imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir. Dan makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk mendengarkan pada diri sendiri. Jadi imam angkat suara takbir. Makmum pula jangan angkat suara kecuali sekadar untuk mendengarkan kepada diri sendiri. Jadi maknanya jangan kacau orang lain lah. Dia pun takbir sama naik dengan imam. Imam takbir tu nak bagi tahu semua orang. Allahu Akbar. Dia pun belakang Allahu Akbar. Maknanya sama naik juga. Tak perlu. Sekadar untuk diri sendiri cukup. Allahu Akbar. Makmum tak payah berlawan imam lah. Ni imam tu memang dia khususkan untuk angkat takbir supaya semua orang dengar. Melainkan muballigh. Penyampai. Muballigh ni tengoklah kalau zaman dulu tak ada ni apa benda ni, speaker, PA system ni mana ada dulu. Jadi bila tak ada, macam mana nak sampai suara imam pada orang belakang? Contoh akan dilihat imam ni suara dia paling jauh, contohnya adalah dekat tabung tu. Boleh dengar suara dia tanpa ada mic, kan? Jadi nanti dekat tabung tu ada seorang standby kat situ, namanya, bukan nama dia lah, gelaran kita gelar dia, muballigh, maknanya penyampai. Dia orang yang paling last boleh dengar suara imam. Jadi bila imam angkat takbir, Allahu Akbar, dia orang last dengar. Yang belakang dia dah tak dengar dah suara imam. Jadi dia pun ulang balik. Dengan suara yang kuat juga. Allahu Akbar. Daripada dia tu, 10 saf ke belakang pula lagi dengar. 10 saf ke belakang lagi dengar. 10 tu nanti ada satu lagi seorang situ muballigh. Jadi itu tujuan speaker lah. Speaker pada zaman itu. Yang itu dia tak apa. Kuatkan suara dia. Untuk sampaikan takbir itu supaya orang belakang tahu terhadap apa perlakuan solat yang dilakukan. Ada pun orang lain tak perlulah. Kadang-kadang banyak sangat merata-rata tempat orang mengadu. Ustaz, orang sebelah saya baca kuat sangat Ustaz. Saya pun hilang khusyuk. Baca 5 orang ke tepi boleh dengar. Orang macam ni, lantik dia jadi imam. Dia jadi makmum baca kuat sangat. Ni orang terganggu. Jadi jangan ganggu orang lah. Jangan ganggu orang. Kita cukup sekadar untuk dengar kepada diri kita sendirilah. Yang dengar kiri kanan, biasalah. Kiri kanan kita, orang sebelah-sebelah kita, biasalah dengar sikit kan. Tak dengar langsung tu, maknanya dengan kita sekali tak dengar. Tapi kalau dengar sampai 4-5 orang, 5-6 orang ke depan, ke belakang, kiri ke kanan, itu makna kuat lah. Tengok dalam jamaah, maksudnya bila berkumpulan orang ramai, dia bukan saja raikan antara leader dengan yang dipimpin. Tapi juga maknanya adab-adab yang digariskan oleh agama kita juga meraikan hak yang sama-sama makmum kan. Ini jangan baca kuat ni, rai kepada sama-sama makmum lah. Orang setiap daripada kita semayang nakkan khusyuk. Gitu kan, nakkan khusyuk. Jadi sama-sama makmum pun ada adab-adab dia yang perlu dijaga dalam jamaah gitu kan. Dalam satu hadis sebut kan Allah merahmati orang yang dia keluar daripada saf pertama, duduk daripada ke saf kedua, supaya sahabat-sahabat dia tidak berasa sakit dengan dia. Maksudnya kadang kalau zaman Nabi dulu kan orang rebut saf pertama ni. Sebab Nabi sebut hadis mengundi. Satu-satunya hadis yang cerita pasal mengundi. Sistem kita demokrasi ni mengundi ni tak ada hadis. Dia ijtihad para ulama' saja. Tentang sistem pemerintahan. Yang ada sebut pasal mengundi dalam hadis adalah yang nak dapatkan saf pertama. Hak tu ada. Kalaulah umat aku tahu apa yang ada pada saf pertama, maksudnya daripada pahalanya, nescaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya.
Soft pertama. Jadi bila orang rebut soft pertama ni, jadi pack kan. Jadi pack. Jadi pack tu kadang-kadang sampai orang tak boleh nak. Maknanya dah bahu macam nak bertemu bahu dah. Jadi ada seorang yang tepi sekali tu, akhirnya dia pun step back ke belakang. Duduk di soft kedua. Jadi orang yang depan tu jadi agak selesa. Selesa bukan renggang tuan-tuan. Selesa bukan renggang. Selesa ni makna dia boleh lah sujud. Taklah rasa macam semayang dalam raudah. Kalau tuan-tuan pernah pergi umrah, semayang dalam raudah tu, sujud atas kaki orang. Kadang tu kan kaki punggung orang sampai macam ni. Tak boleh nak sujud. Kena tolak lu punggung dia sikit, masuk celah kangkang dia, baru boleh sujud. Tak makna taklah sampai macam itu. Jadi disebutkan dalam hadis Allah rahmati orang ya, dia step back tu untuk takut sahabat-sahabat dia yang lain tu tak selesa. Sebab apa? Dia maknanya mengorbankan pahala saf pertama tu lah. Dia dapat juga maknanya pahalanya. Dapat juga pahalanya. Tapi jangan dalam awal-awal tu tengok banyak area kosong. Tak apalah, awak masuklah. Silalah. Dia duduk dulu saf yang kedua. Bagi orang lain naik depan. Rugilah. Rugi. Pada bab pahala ni jangan isar tuan-tuan. Dalam bab agama jangan isar. Kita lah dulu kena rebut. Kita dulu kena rebut. Tapi dalam bab dunia, disunatkan untuk kita isar. Isar ni apa? Mengutamakan orang lain. Kan? Utamakan orang lain. Kalau queue dekat ATM, bolehlah isar. Kita nampak ada orang ni, orang tua ke, budak kecil ke, kita pun, mai sini, masuklah depan saya. Awak dululah. Awak dulu. Tapi kan orang belakang marah pula kan. Hak dia orang. Kita duduk situ bagi orang, ya. Orang belakang kita marah pula. Pada perkara-perkara yang kita boleh utamakan, kita utamakanlah. Ya. Itu nak kena ajar dekat anak-anak tu kan. Bila ada makanan, bagi pada orang, ada air, kongsi dengan kawan-kawan, itu isar lah tu. Yang kena kita ajarkan dalam bab keduniaan. Tapi dalam bab agama janganlah. Soft rebutlah dulu, soft pertama. Jangan main sila-sila je. Silalah. Ada kosong dia tak nak ke depan. Silakan orang lain. Orang lain yang dapat pahalanya. Yang keempat, adab yang keempat, imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjamaah. Sunat je. Kalau imam tak niat jadi imam, walaupun dia imam, duduk depan, dia semayang sendiri je. Padahal makmum ada belakang tu ikut dia. Sah tak semayang tu? Sah. Makmum dapat pahala berjamaah, tapi imam tu rugi. Tak dapat pahala jemaah, dia dapat semayang seorang. Dia tak niat untuk dia jadi imam. Kecuali pada semayang Jumaat. Sebab semayang Jumaat, dia punya syarat dia wajib berjamaah. Tak ada jamaah, tak dapat. Jadi kalau imam semayang Jumaat, tak niat imam, batal habis. Berapa ratus orang, berapa ribu orang datang semayang Jumaat tu semua kena ulang balik. Kalau imam dia tak niat imam. Yang ditanya pula dia. Habis main Jumaat tanya, imam, tadi niat imam tak? Habis main Jumaat kami ni. Imam biasanya niat imam lah. Makmum kena niat makmum tak? Kenalah kalau dia ikut imam. Kalau dia ikut imam, niat makmum lah. Kalau tak, kenapa dia mengikut kepada gerak laku imam sedangkan dia semayang seorang? Dan imam ni pun dia boleh masuk niat tu tengah-tengah. Asal-asalnya dia semayang seorang. Tiba-tiba datang orang tepuk belakang dia. Istilah tepuk ni pun satu hal juga kan. Tak apalah. Datang tu dia ikut. Dia ikut belakang. Jadi dia angkat takbir sebelah tu. Dia berdiri, kawan tu berdiri rapat belah kanan tu. Allahu Akbar. Tahulah kawan tu nak ikut lah tu. Jadi kita pun buat keras. Semayang seorang. Bacaan pun takbir pun tak kuatkan. Tak ada niat langsung jadi imam. Tak dapatlah pahala. Kawan makmum tu dapat. Kita tengah-tengah semayang, walaupun rokaat terakhir, rokaat keempat. Bila nampak je ada orang ikut sebelah tu, dalam hati tu niat teruslah. Okey, aku sekarang ni jadi imam. Diikuti oleh sahabat kat sebelah ni. Settle lah. Tengah-tengah tu tukar niat tu. Tadi niat semayang seorang. Ada orang ikut. Jadi imam lah. Sama juga sebaliknya. Asal-asalnya semayang berdua, ada makmum ikut. Sekali makmum batal. Terkentut ke apa ke,
dia pun keluar daripada semayang. Tinggal kita seorang. Tukarlah tengah-tengah semayang tu. Aku masih nak jadi imam. Imam makmum dah tak ada belakang. Tak boleh lah. Mana dah tinggal semayang seorang. Tukarlah sekarang ni aku semayang seorang lah. Melainkan dia masuk balik pula. Dia ambil wuduk, dia masuk balik. Jadi imam balik. Hatta kalau kita tahu orang yang masuk rakaat dua orang makmum kan. Dua orang makmum masuk sama rakaat dengan kita lah. Contohnya pada rakaat keempat Zuhur. Jadi bila bangun balik, dua-dua orang lagi tu kena sempurnakan lagi 3 kan. Jadi salah seorang tu boleh ke belakang dan ikut makmum yang seorang lagi tadi. Tukarlah niat dia. Tadi aku ikut imam tu dah habis semayang dah. Sekarang ni aku nak berimamkan kawan-kawan yang sama-sama makmum dengan aku tadi. Jadi seorang dia step back ke belakang, yang seorang tadi tu tukar niat dia jadi imam pula. Boleh. Tak ada masalah. Kadang-kadang belajar bab teorinya okey dah. Sampai dekat masjid datang, kalau bukan waktu yang tepat waktu lah. Datang boleh semayang seorang-seorang semua. Setumpuk sini seorang, situ seorang, sini seorang. Dia tak cuba untuk buat jamaah. Ini pun salah satu maknanya kesilapan lah. Kena usahakan kita cari. Hatta orang semayang sunat kita ikut lah. Ikut semayang sunat, tambah je lah rakaat tu untuk dapatkan pahala jamaah. Setengah orang kadang-kadang tu kesalahfahaman dalam masyarakat kita jugalah. Semayang sunat tu tak boleh nak ikut. Kawan tu dah habis semayang, dia datang lewat sikit, dia semayang sunat. Jadi datang makmum belakang, cantik Alhamdulillah, Allah nak bagi aku pahala jemaah. Ada orang semayang sunat. Dia pun datang nak ikut, angkat takbir sebelah. Allahu Akbar. Berpusing kawan tu. Bang, saya semayang sunat bang. Saya semayang sunat. Banyak berlaku tuan-tuan. Dia ingat semayang sunat ni tak boleh ikut. Dia tahu kawan datang nak semayang Zuhur. Bang, saya semayang sunat bang. Semayang je lah. Nanti aku tambah je lah berapa. Kau habis 2, aku tambah je lah lagi 2. Kan? Lepas tu sambung punya balik macam tu je. Tak ada takbir. Tak lah. Kan? Dia sanggup batalkan semayang ni untuk bagi tahu orang sebelah tu yang dia semayang sunat. Ini kesalahfahaman. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Boleh. Bagi je dia ikut. Tak ada masalah. Ada sebahagian tu dia rasa bersalah pula. Dia rasa bersalah kan. Main sunat. Orang ni nak semayang Zuhur ni. Terus daripada dia semayang sunat dia 2 rakaat tu, terus dia buat 4 rakaat. Raikan lah. Aku semayang Zuhur je lah. Sama dengan orang belakang ni. Tambah je dia 4 rakaat pula. Ada juga sebab tak tahu kan. Sebenarnya semayang Zuhur dia dah sah dah tadi. Sudah. Tak perlulah dia semayang Zuhur lagi sebab dia nak jadi imam untuk orang semayang Zuhur. Ia tak perlu sebenarnya. Baik. Niat jadi imam Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah semayang. Dan mereka mendapat pahala berjemaah. Yakni makmum tadilah. Dan sah juga kalau semayang imam, tetapi ia tidak mendapat pahala semayang berjemaah. Jadi imam tadi yang niat semayang seorang tadi dapat juga sah semayang dia, tapi tak dapat pahala jemaah. Rugilah tuan-tuan, 27 kali ganda. Banyak tu. Banyak. Yang kelima, imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah dan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi jangan dibaca kuat lah. Imam pun biasa tak ada. Saya tak pernah jumpa lagi lah tempat yang imam dia baca doa iftitah tu kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Tak ada. Tak pernah lagi lah. Melainkan ada tempat ada. Ada imam dia baca kuat macam tu ada. Tadika. Dekat sekolah tadika, amali solat. Itu tak apalah tuan-tuan. Itu tarbiyah. Baca kuat dia marah je. Hei, jangan baca kuat. Nantilah budak-budak ni baru nak belajar baca doa iftitah. Kalau tak dengar macam mana nak ikut. Jadi dekat situ dia baca kuat. Kan? Amali solat kan begitu dulu. Baca ramai-ramai kuat-kuat kan. Itu tak ada masalah. A'udzubillah gitu juga. Sebelum daripada baca Fatihah tu. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu
Seperti halnya orang yang membaca yang semayang sendiri. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya ketika membaca suratul Fatihah. Dan surah yang selepasnya pada semayang subuh. Hidung sumbat ni tuan-tuan. Keluar suara dia nak keluar juga kat hidung. Dan surah selepasnya pada semayang subuh. Dan 2 rakaat yang permulaan daripada semayang maghrib dan isyak. Jadi semayang subuh 1 je lah. Semayang subuh 2-2. 2-2 rakaat macam kuat. Kemudian yang baki tu 2 rakaat pertama. Yang ada baca surah kan. Jadi situ baca kuat lah. Rakaat ketiga, rakaat keempat, Fatihah sahaja kan. Tak disunatkan baca surah. Jadi dekat situ tak perlu baca kuat. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin pada mana-mana rakaat yang dituntut meninggikan suaranya dalam bacaan. Dan hendaklah makmum menyertai imamnya meninggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya. Jadi jangan awal sangat dan jangan kemudian. Jadi macam mana kalau orang yang baca Fatihah? Kita ni dituntut baca Fatihah lepas imam habis baca Fatihah kan? Imam dah amin dengan ramai-ramai tu, baru kita tengah imam diam sekejap sebelum dia masuk surah tu, waktu tu barulah kita ni makmum baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, baru baca Fatihah kan. Jadi macam mana kalau ada orang yang baca daripada awal? Maknanya tengah imam baca Fatihah tu dia baca dah. Dia baca sekali, dah lah dia baca dulu, laju pula tu, imam tak habis lagi dia habis dulu dah. Jadi macam mana? Boleh tak? Boleh sebenarnya. Boleh. Dia tambah lagi bagi orang yang bacaan dia lambat. Kadang-kadang dia kata, Ustaz, imam ni baca pendek betul Ustaz. Dah lah tak ada gap. Lepas daripada amin, dia terus dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Ini makmum ni tadi, lepas daripada amin tu, baru dia start baca Fatihah. Sudah. Baru sampai Maliki Yaumiddin. Dia dah rukuk. Allahu Akbar. Jadi, lambat. Kalau masuk muafiq, kena habiskan jugalah. Dibenarkan untuk ta'azur untuk 3 rukun panjang. Maknanya sampai sebelum sujud yang kedua. Boleh. Dia kena habiskan juga Fatihah tu. Tapi kalau masbuk, taklah. Imam tanggung lah. Kalau masbuk, imam tanggung. Okey. Jadi, untuk orang yang baca Fatihah daripada awal tadi, dia rasa nak selamat, tak apalah, mana-mana pun biarlah aku baca sama-sama daripada awal, supaya Fatihah aku selamat. Jadi dia baca sama-sama dengan imam daripada awal. Katalah kalau dia habis awal, bacaan amin tadi dia nak sebut dulu ke ataupun dia nak tunggu jemaah lain? Ini dibincangkan dalam kitab-kitab fiqh, furuk lah sikit, furuk masail lah. Dia dah habis baca. Imam baca slow. Imam baru sampai pada Maliki Yaumiddin. Dia dah waladdallin. Okey. Jadi sekarang nak tunggu amin ke atau dia nak amin dulu? Jadi ada 2 pandangan. Dalam mazhab kita, pandangan yang pertama adalah dia amin dulu. Sebab itu bacaan dia. Nanti sampai pada jemaah ramai-ramai aminkan imam, amin lagi sekali. Ya. Pandangan yang kedua adalah dia menangguhkan bacaan amin tadi. Dia dah habis baca dah. Maliki Yaumiddin, dia dah habis baca waladdallin, diam. Sampailah imam waladdallin, ini makmum yang lain, amin, dia baru aminkan yang dia punya tadi. Dia tangguhlah, dia diamlah sekejap. Amin itu ditangguhkan. Jadi mana-mana pun boleh. Kita ambil satu lagi. Yang ke-6.
Hendaklah imam berdiam. Bacaan amin tadi, banyak kali juga saya sebut sebelum ni kan. Kalau muafiq, maknanya bersamaan bacaan amin kita dengan ta'minul malaikah, aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu fadilat amin ni. Kalau sama-sama kita imam kemudian disamakan pula dengan takmin malaikat, malaikat pun turut aminkan, maknanya minta pengampunan daripada Allah SWT untuk segala dosa-dosa kita, maka kalau betul-betul sama bacaan tu dengan aminnya malaikat, segala dosa kita diampunkan. Jadi tempat untuk Allah ampunkan dosa. Jadi sebab tu pentingnya kita kena sedaya upaya samakan imam, samakan amin kita dengan imam. Bila semua tu sama, ikut uruf setempat lah. Sebab tu imam pun jangan pendek sangat. Amin. Jadi orang nak kejar bagi sama tu payah. Amin. Okey. Kan? Bagi sama. Jangan dia berkehadapan sangat, mana lewat. Orang dah min tu dia baru pun tak boleh agak. Ataupun dia dulu. Waladdallin. Imam belum lagi dia dah amin, dia dulu amin pun tak kena juga, bagi sama. Usahakan untuk bagi sama dengan harapan kita sama dia dengan takminnya malaikat untuk kita mendapatkan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, hendaklah imam berdiam sekejap selepas membaca suratul Fatihah untuk dapat mengambil nafas dengan sempurna. Dan hendaklah makmum mengambil peluang masa berdiam ini untuk membaca suratul Fatihah. Ini kita bincang tadilah. Jadi sunat bagi imam selepas daripada Fatihah tadi, dia bagi ruang makmum baca Fatihah. Itu sebenarnya. Supaya nak mengelakkan itulah tadi kan. Sebabnya Quran sebut, Allah SWT sebut, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila kamu dengar Al-Quran itu dibaca, maka adalah lebih baik untuk kamu diam dan dengar. Ini live lah, bacaan live. Untuk recording itu hukum lain. Maknanya bacaan radio apa kan. Tapi ini kalau memang ada orang baca Quran live, maksud dalam solat lah. Dalam solat lebih baik untuk kita dengar. Ahsan, sebab Quran suruh begitu, diam dan dengar. Jadi kalau kita terlalu sibuk, memang kita kena sibukkan diri lah. Lepas daripada Fatihah, kita kena baca Fatihah kita. Jadi kalau imam tu terlalu cepat masuk dalam bacaan surah, kita tengah baca Fatihah, dia dah baca surah. Macam mana nak ambil hukum kita dengar dan diam tadi? Kita tak boleh nak diam sebab kita kena selesaikan wajib kita. Fatihah tadi. Jadi sebab itulah sunat bagi imam diraih kat orang belakang. Diam sekejap. Dia pun boleh ambil nafas dulu sebelum dia baca surah. Dalam masa yang sama, makmum pun sempat baca Fatihah dalam keadaan hening. Senyap kan. Imam tengah senyap, dia baca. Habiskan Fatihah dia. Habiskan Fatihah dia. Jadi ini bagi imam lah. Sunat untuk diraihkan makmum dia. Biasanya benda ni tak ada time tarawih lah. Tarawih kan. Waladdallin. Amin. Saya qulu sufa'u minat, terus masuk surah kan. Terus masuk surah. Jadi tak ada masalah. Ada seorang makcik dulu, kuliah muslimat, dia tanyalah, Ustaz, sayang kami nak dengar bacaan tu. Bacaan imam dalam bacaan surah tu. Dia boleh tak saya nak baca Fatihah tu awal sama-sama dengan imam? Dia tanya. Itu yang saya carikan hukum tu dan ada sebenarnya. Diperbolehkan untuk dibaca sebelum. Tapi afdal, kita panggil afdalnya adalah lepas daripada aminnya semua, situ tempat paling afdal. Jadi imam yang faham kepada makmum, mesti dia nak makmum dia dapat sembahyang yang sempurna. Bila dia nak makmum sembahyang sempurna, dia railah ke makmum. Biar makmum baca Fatihah di tempat yang afdal. Cara nak bagi makmum baca Fatihah tempat afdal, dia senyaplah sekejap. Tapi kalau dia tak senyap, makmum kata, kami nak dengar bacaan tu. Jadi makmum baca Fatihah di tempat yang tidak afdal. Jadi imam punya sebab lah. Jadi imam ni jangan jadi sebab kepada orang. Dia kena jadi sebab orang buat kebaikan sebenarnya. Sebab tu pentingnya imam ini seorang yang faqih. Orang yang faham fiqh. Hierarki pemilihan afdaliyah menjadi imam sebenarnya bukannya qari. Makna bukan orang yang baca sedap.
Hierarki paling atas dalam pemilihan imam adalah faqih. Sebab tu sebahagian masjid-masjid dia tak nak ambil sangat. Makna tarawih ni budak-budak tahfiz yang sekolah. Sebab kadang-kadang ilmu fiqah dia orang tak matang lagi. Dengan takbirnya pun kadang-kadang tu tak angkat sempurna. Dengan fiqah dia, hukum fiqah dia tak mendalami habis lagi. Bacaan sedap, hafal okey. Tapi maknanya fiqah berterabur. Jadi qari sebenarnya duduk nombor 2. Bacaan okey ni duduk nombor 2. Yang first sebenarnya orang yang pandai hukum dulu. Sebab orang tak pandai hukum, macam mana dia nak memimpin kepada semayang dalam jemaah itulah. Baik, mana tadi? Ambil nafas, makmum ambil peluang pula masa berdiam imam ini untuk baca suratul Fatihah. Maka dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan imam. Dan dengar ni bukan dengar saja. Kalau sebab tu sunat bagi imam ni walaupun ulang-ulang surah-surah yang pendek-pendek tu, surah lazim kan, surah penuh. Sebab dalam tempoh itu makmum sebenarnya boleh dia dengar dan dia hayati kepada makna-makna. Kalau surah-surah lain yang tengah-tengah Quran dia tak pernah dengar, memang dia boleh dengar je lah, dia bukan faham pun. Tapi kalau macam surah-surah lazim, wadduha wallaili idza saja, berapa kali dah kita ngaji dia punya tafsir tu. Hatta kita daripada kecil baca surah tu, wadduha sampai paling kurang kuliah kul huwallah kan. Takkan kuliah kul huwallah kita tak tahu lagi maksudnya. Jadi bila kita dengar, macam maghrib, Khamis, maghrib malam Jumaat kan sunat imam baca kuliah dengan kul huwallah maghrib. Jadi walaupun surah tu hari-hari kita dengar, hari-hari kita baca. Tapi bila imam baca, maknanya itulah peluang kita untuk kita hayati makna dia. Kita diam kan? Kita diam dan kita dengar. Jadi waktu itulah qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir. Waktu tu kita sibukkan diri kita untuk hayati makna. Sebab itulah sebenarnya antara punca kekhusyukan. Kita khusyuk bila kita sibuk memaknakan ayat-ayat yang kita dengar dan kita hayati. Kan? Sabbihisma rabbikal a'la. Bila kita tengok tu, maksud dia, bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang tinggi. Ini orang yang interaksi dengan Quran pula, dia tasbihlah kat situ. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sebab dia interaksi, dia faham. Kalau tak faham, boleh dengar je lah. Boleh dengar je lah. Jadi, dan ia jangan membaca surah pada sembahyang yang imamnya telah meninggikan bacaan surah. Maknanya ikut imam tu baca. Boleh tak? Bacaan surah makruh. Sebab lebih baik dia diam. Diam dan dengar sahaja. Walaupun dia hafal surah tu. Selalunya makmum yang hafal surah sejadah lah. Makmum yang hafal surah sejadah, pagi Jumaat, dia ikut imam baca sama-sama surah sejadah. Subuh Jumaat. Sebenarnya sunat untuk dia diam dan dengarkan berbanding daripada dia ikut baca. Kecuali bila ia tidak mendengar bacaan imamnya itu. Mikrofon rosak ke, apa ke. Jadi senyap, dia pun duduk soft jauh belakang. Senyap, tak ada apa-apa bacaan. Maka waktu tu bila dia nak baca apa-apa surah, boleh untuk dia baca. Tapi kalau dalam keadaan lain, maka lebih baik dia diam dan dengarkan bacaan serta waktu itulah sebenarnya waktu untuk menghayati kepada makna-makna bacaan tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah banyak lagi adab-adabnya. Ada berapa ni? 12. Ada 12 adab semua sekali. InsyaAllah nanti kita baca separuh saja sampai ke 6. InsyaAllah nanti kita akan sambung minggu depan dalam adab-adab yang ke-7 dan seterusnya. InsyaAllah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam azza wa jal. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan salat jemaah kita yang kita laksanakan begitu juga dalam salat-salat yang lain dengan adab-adab yang terjaga. Sebab tujuan jaga adab-adab dalam salat jemaah ni, sebab pahala 27 tu mengikut daripada sebahagian ulama', 27 pahala salat jemaah didapati penuh apabila penuhnya adab-adab yang dijaga. Yang sunat-sunatnya, yang adab-adab dijaga, maka baru dapat penuh 27. Kalau ada adab-adab yang tak dijaga, maknanya mengikut pandangan sebahagian ulama', dia akan ikut 27 ni pahala penuh lah. Markah penuh 27.
Katalah ada adab tak dijaga. Ya, surah tak baca contohnya. Ya, ataupun takbir intiqalat itu tidak diangkat takbir, terus letak tangan. Maknanya tak sempurna lah. Ya, bila tak sempurna, maka pahala tu pun ikutlah. Ikutlah kesempurnaan tu. Mungkin dapat 13, mungkin dapat 11, ya, mungkin dapat 21. Tengok pada keadaan. Tapi sebahagian ulama' lagi mengatakan cukup sekadar menghadiri kepada salat berjamaah sudah mendapatkan 27 kali ganda. Jadi itu sebenarnya semangat kita lah. Satu, semangat kita untuk didik diri kita. Cubalah sedaya upaya hadir jamaah. Ya, ambil lah pandangan yang pertama tadi. Hadir je pun dapat 27 dah. Tapi semangat kita untuk memperbaiki kualiti solat kita. Ya, kita ambil macam tu. Kalau hadir jemaah ya, semayang lebih kurang pun tak apalah. Dapat dah 27. Semayang lebih kurang tu yang kita tak nak. Jadi kita ambil pandangan yang kedua tadi untuk kita lebih bagi galakkan kepada diri kita untuk memperbaiki kualiti jemaah kita. Sebab apa? Kita kata kita nak pahala sempurna, kena sempurnakan betul-betul adab-adabnya supaya kita dapat full 27 kali ganda. Mudah-mudahan Allah SWT lah yang memberikan segala ganjaran kepada kita. Kita harapkan Allah terima solat kita semua. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.